Okey, nombor satu sampai nombor 7, nombor 8 semua menceritakan tentang kesilapan ataupun kelemahan apabila kita baca Quran melibatkan huruf hamzah. Pertama, kesalahan apa? Menyebut huruf hamzah secara keras. Maknanya apa? Maknanya orang yang sebut huruf hamzah secara keras melakukan satu kesalahan. Saya baca dulu. Menyebut huruf hamzah secara keras adalah satu kesalahan kerana apabila huruf tersebut dibaca secara keras, maka kita akan mendapati bunyi sebutan huruf tersebut seperti orang sedang muntah. Macam mana tu perkaitan? Kita baca huruf hamzah secara keras, kita akan dengar hamzah itu dibaca seperti orang sedang nak muntah. Terutamanya huruf hamzah bertanda sukun, bertanda mati. Kalau tuan-tuan tak faham apa makna sukun, dia ada nombor 11. Setiap perkataan Arab yang dimelayukan, saya akan buat nota kaki kat bawah. So sukun ada nombor 11. Apa makna 11? Sukun ialah tanda mati. Okey. Jadi untuk faham buku ini, kitab ini, setiap perkataan Arab yang dimelayukan, pertama kali saya akan cerita dia menerusi nota kaki. So tuan-tuan nak faham buku ni kena follow daripada awal. Sebab perkataan yang berulang saya tak akan jelaskan lagi. So dia kena baca daripada awal. Itu cara nak baca buku. Okay, cara mengenal pasti, cara mengatasi kesalahan ini, setiap qari hendaklah menyebut huruf hamzah dengan dijelaskan sifat syiddah dan jahar padanya secara lembut dan berhati-hati. Okey, saya faham dalam seminar kita kali ini ada orang yang memang dah menguasai bab makhraj dan sifat, ada orang yang belum lagi tahu makhraj, belum lagi menguasai sifat. Itu tak apa. Orang yang dah tahu makhraj dan sifat itu advantage untuk dia. So buku ni walaupun tuan-tuan tak faham lagi, belum lagi mendalami makhraj dan sifat, insya-Allah boleh difahami. Okey. Syiddah dan jahar ni adalah sifat bagi huruf hamzah. Dua sifat ni dia ada penjelasan dia. InsyaAllah next time kita akan ceritakan. Kalau nak tahu juga apa itu syiddah, saya ada cerita nota kaki nombor 12. Dia cerita apa itu syiddah, apa itu jahar. So jadi maknanya kalau tuan-tuan follow buku ini, setiap nota kaki tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat faham satu buku ini. Tapi bagi orang yang belum lagi nak memahami apa itu sifat syiddah jahar, tak apa, just go through saja. Hanya tahu jahar dan syiddah dan jahar ini adalah sifat bagi huruf hamzah, yang mana dua sifat ini mesti dilaksanakan ataupun ditunaikan secara lembut, bukan secara keras. So tajuk kita tadi, jangan menyebut huruf hamzah secara keras. Kalau tidak dia akan menjadi satu kesalahan. Macam mana tu? Contoh kita ambil huruf hamzah yang mati. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah. Huruf hamzah mati. Kita nak lembutkan dia. Laman yu'minu billah. Kalau kita keraskan sebutan atas huruf hamzah tadi, kita akan dengar suara orang nak muntah. Ya. Laman kan orang nak muntah bunyi ya. Bunyi nak muntah kan. So untuk mengelak daripada kesalahan itu, bila kita berjumpa huruf hamzah, terutamanya huruf hamzah yang sukun, yang mati, kita kena lembutkan kematian hamzah itu. Baru tak kedengaran seperti orang yang sedang muntah. Habis kesalahan pertama. Kesalahan kedua, mentafkhimkan huruf hamzah. Oh, saya tak faham Ustaz, apa itu tafkhim? Ada nombor 16 nota kaki. Yang dimaksudkan tafkhim ialah, tuan-tuan boleh ilmu kat situ, secara lebih kurang detail juga kat situ. Tafkhim makna dia tebal. So huruf hamzah adalah bukan huruf tebal. Untuk makluman tuan-tuan, huruf tebal ada berapa? Khussa, bagtin, qidh, 7. Kemudian ada huruf ra ketika dia tebal, dan huruf lam ketika dia tebal, bermakna ada 9 saja. 7 huruf yang senantiasa tebal, khussa, bagtin, qidh, khas, semua sekali. Tuan-tuan tak ingat apa tak apa, dalam buku ni memang dah disebut dah. Kemudian tambah lagi huruf ra ketika dia tebal, dan tambah lagi huruf lam ketika dia tebal. Baki lagi adalah huruf yang nipis. Dibaca dengan nipis. Nipis istilah tajwid panggil tarqiq. Tarqiq, nipis. Tafkhim makna tebal. So mentafkhimkan huruf hamzah satu kesalahan. Kesalahan yang tidak disedari oleh kebanyakan qari. Qari makna pembaca. Ialah mentafkhimkan hamzah dalam beberapa keadaan.
Jadi salah menebalkan ataupun mentafkhimkan hamzah ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, huruf hamzah berada di awal kalimah dan ia dimulakan bacaannya. Kalau kita nampak ada huruf hamzah di awal kalimah dan kita nak mulakan dengan dia, selalu orang baca tertebal. Seperti a'udhu. Tu tebal. A'udhu. Nampak macam nipis tapi tebal. Dia bukan tapi dia a'udhu. Macam mana? A'udhu. Kalau kita baca sambil lewa saja, kita tak bentuk bibir kita sesuai dengan baris atas sehingga menampakkan nipis bagi huruf hamzah, dia akan jadi tebal. A'udhu. Kita dengar macam tu tu sebenarnya tebal. Nipis ni macam mana? A'udhu. So boleh berlaku tersalah tebal huruf hamzah apabila huruf hamzah berada di awal kalimah dan kita nak mula dengan hamzah itu. Selalu kita akan tebal. Cuba dengar Datuk Imam. Allah, Allahu Akbar. Tebal lah tu bukan dia Allahu Akbar. Kan lain bunyi dia tu. Alhamdu. Kalau alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan okey. Semua ni nak kita kena bengkelkan. Kalau kita ada masa, insya-Allah kita akan try bengkelkan buku ini. Bengkelkan apa? Kita nak baca setiap ayat yang saya datangkan dalam contoh-contoh salah ni nak dibaca setiap orang. Barulah kita dapat tahu kita baca betul atau tidak. Kalau macam mana diskusi ataupun seminar ni, just dengar dulu cerita buku ni. Faham dahulu, boleh cuba-cuba untuk latih kat rumah. Kalau ada jumpa ustaz mana-mana, boleh belajar, boleh baca dengan dia. InsyaAllah kalau kita umur panjang diberi kelapangan, kita akan bengkelkan buku ni insyaAllah. Yang kedua, apabila huruf hamzah berada sebelum atau selepas huruf yang bersifat dengan tafkhim. Ini selalu berlaku. Yang ni memang selalu berlaku. Sesiapa yang tidak belajar Quran secara daqiq ataupun secara detail, yang dia baca Quran tahu baris atas bawah saja, terus dia baca dan dia khatam pun dengan guru sekali je, dan guru mungkin guru kampung dia saja, dia tak pergi lagi guru-guru yang lebih kita kata lebih berautoriti, confirm dia akan melakukan kesalahan sebegini. Masalahnya apabila huruf hamzah, huruf nipis. Kadang-kadang kita mudah sebut dia nipis, senang. Tapi kalau selepas dia atau sebelum dia ada huruf tebal, itu akan ganggu sebutan huruf hamzah. Seperti contoh, waman nipis. Tapi selepasnya Allah tebal. Waman huruf hamzah, nak dinipiskan hamzah tu Tetapi selepas huruf hamzah ada huruf huruf yang tebal. So selalunya orang kita, orang Melayu ke orang Arab ke, selalu akan tersalah menebalkan hamzah. Dibacain waman adlamu, dia tebal hamzah tu. Sedangkan so macam mana kita nak masukkan huruf yang nipis dan huruf yang tebal? So masukkan dengan cara yang betul. Waman adlamu. Okey. Kemudian yang ketiga, berlaku kesalahan mentafkhimkan huruf hamzah ketika hamzah berada sebelum huruf mutajanis. Mutajanis ni ada cerita dia, kalau tak faham cuba tengok nombor 17 kat bawah tu, baca sendiri. Saya ringkaskan. Mutajanis ni mana huruf yang sejenis, mendekat-dekat nak sama, ataupun mutaqarib, mungkin lebih kurang juga berdekatan dari sudut makhraj. So kalau huruf hamzah berdekatan dengan huruf yang hampir sama dengan dia, sama ada hampir sama dari sudut sifat ataupun dari sudut makhraj, tuan-tuan baca sendiri apa itu mutajanis, mutaqarib, dia akan mengganggu dari sudut menipiskan hamzah, jadi tersalah menebalkan hamzah. Contoh, faqala ni huruf hamzah nipis. Cuba tengok bunyi dengan hampir sama bunyi dia. Kalau qa jauh beza. Qa lain beza dia. Tapi kalau bunyi dia pun seiras. Ini dimasukkan dengan huruf yang sejenis, mutajanis. So apabila huruf hamzah berjiran dengan huruf yang sejenis, selalunya kita tersalah menebalkan hamzah itu. Seperti ramai di antara kita yang baca faqala ahattu, jadi faqala ahattu bima, nipiskan hamzah. Faqala ahattu.
Nampak macam senang. Dengar tu macam senang je. Tapi nak baca nanti, baru tahu jawab senang ke tidak. Okay, kalau jadi mutaqarib, macam ni lah. Huruf hamzah dengan ha, ihdina. Hamzah dan ha mutaqarib, berdekatan dari sudut makhraj dia. Hamzah pangkal leher, huruf ha pun pangkal leher, bersebelahan saja. So selalunya ihdina orang baca mana? Ihdina, dibaca. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan ihdina. Kalau jadi huruf hamzah tu jadi tebal, kemudian baris dia tak tepat. Okey, settle bab kesalahan menebalkan huruf hamzah. Seterusnya berkaitan dengan hamzah juga, kesilapan menyebut huruf hamzah, menyembunyikan huruf hamzah berbaris. Okey, saya dah tak nak baca dah, tuan-tuan baca sendiri, cuma saya terus kepada contoh. Macam mana kita katakan menyembunyikan huruf hamzah berbaris? Better tuan-tuan baca, jangan tak baca. Saya sebab saya tuan punya kitab, saya dah tahu dah apa cerita dia. Apa yang maksudkan membunyikan huruf yang berbaris? Bermaksud menyembunyikan, mana sembunyikan berbaris. Sepatutnya huruf itu ada bunyi baris, tetapi kita sembunyikan dia. Dia boleh berlaku apabila huruf hamzah itu berbaris bawah. Dia senang berlaku tersalah sembunyikan baris bila huruf hamzah itu berbaris bawah ataupun berbaris hadapan. Contoh, cuba tengok perkataan yang bergaris bari'ikum. Itu disembunyikan secara tak sengaja. Fatubu ila bari'ikum. Itu hamzah yang tak jelas, yang disembunyikan. Fatubu ila bari'ikum. Mana hamzah? Hamzah hilang. Sebab apa? Sebab memang huruf hamzah ni apabila dia berbaris bawah, dia mudah hilang pada sebutan. So tugas kita apa? Tugas kita jaga huruf hamzah supaya tak hilang pada sebutan. Betulkan baris dia tu. Fatubu ila bari'ikum. Bari'ikum ada i, jangan barikum, hilang baris. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nampak macam senang sebab kita dengar orang baca. Bila kita baca, tambah lagi kalau kita baca laju, so baris tu akan hilang. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Okey, kemudian muttaqiun, hamzah baris depan selalu kita akan hilangkan hamzah tu. Yang baris atas mudah dibaca, payah nak hilang. Yang baris bawah dan baris depan selalunya kalau kita tak beri perhatian dia akan hilang pada sebutan. Cuba tengok perkataan muttaqiun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu hilang. Kalau baca macam tu hilang hamzahnya. Kita nak 'alal araiki muttaqiun. Muttaqiu. Ada huruf hamzah tu. Masa kita baca satu-satu ada. Bila kita baca dalam ayat Quran, banyak ada ayat depan kita, so kadang-kadang huruf hamzah yang baris depan tu hilang kualiti hamzahnya. Dia tak jadi tahqiq, dia jadi macam huruf yang dihilangkan. Okey. Seterusnya yang keempat. Apa benda yang keempat ni? Kesalahan bawah tajuk kesalahan menyebut huruf hamzah. Yang keempat, menyembunyikan huruf hamzah ketika waqaf. Kena baca, tuan-tuan baca, saya tak baca sebab saya yang tulis buku ni, saya tahulah. Perkataan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif, ada huruf hamzah. Mana-mana perkataan yang kita waqafkan, maksudnya kita berhenti, yang diakhiri dengan hamzah, lalunya kita hilangkan hamzah itu. Contoh awak baca macam mana baca yang salah lah ni. Lakum fiha dif, hilang hamzahnya. Lakum fiha dif, mana hamzah? Hamzah hilang. So hati-hati bila kita nak waqaf, mana-mana perkataan yang diakhiri dengan hamzah kena nyatakan hamzah dengan hamzah yang dimatikan, yang disukunkan. Lakum fiha dif, dia ada hamzah. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab, ada hamzah. Khab ada hamzah. Kalau khab yukhrijul khab, itu hamzah ba saja. Mana hamzah? Hamzahnya dibuang, dihilang. So yukhrijul khab, dia ada qalqalah dan hamzah. Betul juga berhenti pada perkataan sama, berhenti mesti kena habiskan hamzah. Thumma stawa ila sama, ada hamzah. Jangan berhenti. Thumma stawa ila sama, hilang hamzah. Kita tak perasan.
Tapi orang yang dengar, orang yang dalam ahlinya perasan, oh hamzah tu tak cukup. Tak habis hamzahnya. Dia tak masuk dalam hamzah. Wa ma massani yasu. Tak ada hamzah. Wa ma massani yasu. Baru ada hamzah. Baki lagi, tu tuan-tuan kena baca sendiri. Kemudian yang kelima, apa makna lima? Bawah kesalahan menyebut huruf hamzah. Yang kelima, kesalahan mentashilkan huruf hamzah. Tashil, apa itu tashil? Ada nombor 40. So tashil makna meringankan sebutan hamzah. Huruf hamzah yang kita sebut secara betul, kita panggil tahqiq. Macam mana bunyi hamzah tahqiq? Hamzah yang biasa, a, i, u. Itulah hamzah tahqiq, a. Hamzah tashil yang diringankan sebutan ni. Tu saya ringkaskan. Kalau nak tahu definisi secara detail, kena bacalah. Nota kaki tu 40. Jadi kalau a, itu hamzah tahqiq, hamzah sebenar. Hamzah yang biasa kita sebut a. Satu lagi hamzah tashil, a, i, u. Hamzah yang dikelabukan, yang diringankan bunyi antara hamzah dan mad, jadi a. Kita ada setepak bacaan dia. Dalam fussilat, laula fussilat ayatuhu, a, jadi a. Itu tashil. So, dalam Quran, mana-mana huruf hamzah, tiada huruf hamzah yang ditashilkan. Saya ulang. Dalam Quran, mengikut bacaan kita, Imam Hafsun an Asim, Qadi Asy-Syatibiyah, tiada huruf yang ditashilkan kecuali satu tempat saja, surah Fussilat yang saya bacakan tadi, ada nota kaki kat bawah, nombor 40, pun ada ayat kat situ, boleh rujuk. Jadi, baki lagi huruf hamzah yang lain, jangan baca secara tashil. Mana nak baca mana? Baca secara tahqiq, secara hamzah yang tepat. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Bunyi hamzah a, i, u. Jangan baca macam ni. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Selalu kita baca macam tu. Kalau dia baris bawah, lagilah kita tersalah tashil. Thumma aradahum 'alal malaikati. 'Alal malaikah. Jangan baca 'alal malaikah. Itu tashil. Dan berlaku tashil pada takbir sembahyang. Allahu Akbar. Itu tashil. Allahu Akbar. Tahqiq Allahu Akbar. Betulkan bunyi hamzah. So kalau yang baca dengan tashil, itu bacaan yang tak betul lah, salah pada sebutan huruf hamzah. Yang keenam, masih lagi kesalahan menyebut huruf hamzah. Yang keenam, membariskan huruf hamzah yang sakinah. Huruf hamzah yang mati baca secara mati, yang mati dimatikan, yang hidup dihidupkan. Jangan yang mati kita baca seperti hidup. Seperti contoh, ya'muruna, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna wa ya'muruna. Jangan baca alladzina yabkhaluna wa ya'muruna wa ya'muruna. Itu bacaan menghidupkan ataupun membariskan hamzah. Bacaan tu tak tepat dan salah lah. Yang ketujuh, yang ni ada juga. Yang ni terlebih Arab daripada Arab. Menyebut huruf hamzah daripada corong hidung. Huruf hamzah nak disebut daripada leher. Ada sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yang huruf ain dia baca macam hamzah. Huruf hamzah dia baca macam ain. Jadi kena hati-hati. Kadang-kadang ada juga kita tersalah macam tu. Dia baca huruf hamzah daripada corong hidung. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu tak betul lah. Kalau berlaku kepada qari-qari ataupun guru Quran, itu sesuatu kesalahan yang aib lah, yang memalukan. Yang ke-8, ini kesalahan lagi, menyebut baris huruf hamzah seperti imalah. Okey, kalau sesiapa yang pernah tengok saya punya sharing video sebelum ini, saya ada cerita tentang Kak Amas membunyikan baris atas seperti taklil. Seperti taklil kan? Sebelum baris atas dia ada 3 baris. Saya ulang sekejap sebentar lalu. Baris atas dia ada 3 baris. Betul-betul baris atas kita panggil fathah. Baris atas yang condong sedikit kita panggil taklil. Baris atas yang condong banyak imalah. Baris atas a, baris taklil baris imalah ma'wa, baris atas ma'wa, baris taklil ma'we, baris imalah. Ketiga-tiga tu dia panggil baris atas, cuma menegak, condong dan condong banyak.
wadduha baris atas, wadduha baris taklil, wadduha baris imalah. So yang baris atas bagi imam kita Hafsun, semuanya dibaca dengan apa namanya fat bagi atas, kecuali satu tempat dibaca dengan imalah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha. Asalnya baris atas majraha, tapi imam kita meriwayatkan bacaan imalah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Majriha itu imalah, bukan baris bawah. Baris bawah majri, baris atas majra. So majri baris atas yang dicondongkan. Satu tempat saja yang dibaca baris atas seperti imalah. Yang lain dibaca dengan fathah. So kalau kita baca mana-mana baris atas bagi huruf hamzah, kita baca dengan condong seperti imalah, dia adalah satu kesalahan. Contoh, bagi bawah ihdina, dibaca ihdina, itu imalah. Baris atas a, bagi bawah baris imalah ihdina itu imalah. So dia bukan baris imalah, dia baris bawah ihdina. Ada orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan kadang-kadang tersalah guru. Guru dia kata, baris atas tu nak kena condongkan sikit, jangan A sangat, jangan A, tapi jadi macam Arab. Tu ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Baris atas banyak atas lah, kenapa nak dicondongkan? Condong ni ada baris dia ada qiraat dia. So jangan salah cari guru. Baris atas Allahu, jangan nak baca Allahu, itu tak betul. Yang ke-9, masih lagi cerita tentang hamzah mengidghamkan. Apa maksud idgham? Idgham makna memasukkan accident huruf hamzah ke dalam huruf ha. Tuan-tuan kena baca kenapa boleh berjadi macam tu. Biasanya apabila berjiranan huruf hamzah ataupun berulang, huruf hamzah dah 2 kali, idza jaa, lepas tu ada huruf ha yang sejenis dia. Kalau berulang 2 huruf hamzah, lidah kita dah berat nak sebut dia idza jaa, dah berat dah. Kemudian datang pula selepas huruf hamzah itu huruf yang lebih kurang dia, ha, sejenis dengan dia. So selalunya lidah kita ambil shortcut, dia potong jalan, dia tak sebut satu-satu, dia masukkan hamzah kedua terus ke dalam huruf ha. Hatta idza jaa ahadahumul maut, mana hamzah yang kedua hilang, telah diidghamkan dalam ha. Itu yang dikatakan kesalahan mengidghamkan huruf hamzah ke dalam ha. Apa situasinya? Situasinya seperti ayat ini, berulang 2 hamzah, selepas hamzah itu kedatangan huruf ha, so tersalah mengidghamkan hamzah ke dalam ha. So macam mana buat? Baca satu-satu dan jangan gopoh, jangan laju. Kecuali kita ni memang dah lidah Arab, lidah Al-Quran, hari-hari baca Quran, dah laju macam mana pun tak berlaku kesalahan. Itu terpulang kepada kefasihan masing-masing. Hatta idza jaa ahadahumul maut, satu-satu. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kalau baca laju gopoh, memang dia akan tersalah idgham ataupun accident antara hamzah dan ha. Habis huruf hamzah